Cari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience. Setiap fitnah itu akan kembali kepada asal usulnya. Terima kasih Presiden PAS Datuk Seri Abdul Hadi Awang kerana mengungkap kisah dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan betapa bejatnya sikap Kerajaan Perikatan Nasional yang didokong oleh beliau. Presiden PAS dengan rencananya jangan mudah lupa sehingga ditipu berulang kali merujuk kepada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak sepatutnya seorang yang beriman disengat sebanyak 2 kali daripada satu lubang atau lubang yang sama. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Beliau membawa kisah seorang tawanan perang Badar yang bernama Abu Azzah Al-Jumahi, seorang penyair yang mengadu mengenai kemiskinannya dan mempunyai anak yang perlu dijaga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus membebaskannya. Apabila pulang ke Makkah, tiba-tiba dia kembali mengulangi tindakannya dengan bersyair mempersendakan Islam dan umatnya. Pada masa yang sama turut menggalakkan para kabilah Arab untuk memerangi Islam dan memberikan semangat kepada musuh Islam agar berperang di Uhud. Tiba-tiba sekali lagi dia ditawan di Hamra Al-Asad dan mengadu kepada Rasulullah seperti dahulu. Menurut hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dengan hadis tersebut lalu menjatuhkan hukuman. Hadi ternyata tergelincir daripada fakta ketika menyandarkan tindakan partinya menyokong Kerajaan Perikatan Nasional menerusi riwayat dan hadis tersebut. Faktanya, Lembaga Tabung Haji di bawah pemantauan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama ketika itu, Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof telah berjaya diselamatkan daripada muflis. Ini diakui sendiri oleh Menteri Agama Kerajaan Tebu Atap, Datuk Seri Dr. Zulkifli Mohamad sendiri. Pada 14 Mac 2020, beliau dilaporkan sebagai berkata mewakili Kerajaan Malaysia dan sebagai Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama. Saya mengucapkan tahniah dan terima kasih kepada ahli Lembaga Pengarah dan Pengurusan Lembaga Tabung Haji atas keuntungan sebelum agihan keuntungan yang berjumlah 2.9 bilion ringgit yang dicatatkan untuk tahun keuangan 2019. Zulkifli menegaskan unjuran positif tersebut akan memberi galakan kepada pendeposit untuk terus melabur dan menyimpan wang bersama tabung haji. Keuntungan yang dicatatkan ini menunjukkan keberhasilan usaha pihak pengurusan dalam rangka strategi pelaburan dan langkah pengurusan kos, katanya. Justru siapakah yang menjadi punca sehingga tabung haji kerugian sebelum Pakatan Harapan mengambil alih Putrajaya? Seperti yang dilaporkan oleh syarikat juru audit bebas PricewaterhouseCoopers atau PwC, bahawa akaun tabung haji yang diaudit berakhir 31 Disember 2017 merekodkan aset keseluruhan yang berjumlah 70.3 bilion ringgit, sedangkan liability ialah 74.4 bilion ringgit, menunjukkan defisit sebanyak 4.1 bilion ringgit. Mujahid berkata penemuan PwC itu mendapati pengurusan lama tetap memberi hibah atau dividen kepada pendeposit walaupun melanggar Seksyen 22/3/A Akta Lembaga Tabung Haji 1995. Pemberian hibah atau dividen oleh pengurusan TH sejak 2014 juga bertentangan dengan Akta Lembaga Tabung Haji 1995 kerana hibah hanya boleh diberi jika TH mencatatkan keuntungan yang mana itu tidak berlaku, katanya. Adakah usaha Mujahid itu umpama Abu Azzah Al-Jumahi yang mempersendakan Islam dan umatnya? Malah sebaliknya, peruntukan untuk pembangunan Islam dalam Belanjawan 2020 yang dibentangkan oleh Menteri Keuangan ketika itu, Lim Guan Eng, juga ditambah kepada 1.3 bilion ringgit berbanding 1.2 bilion ringgit dalam Belanjawan 2019. Peruntukan tersebut membuktikan agenda membangunkan agama Islam terus diperkasakan di bawah Kerajaan Pakatan Harapan. Itu contoh tindakan Menteri Agama Pakatan Harapan. Mari kita pergi kepada contoh
tindakan Menteri Pendidikan Pakatan Harapan Dr. Mazli Malik ketika beliau bersama timbalannya Teo Ni Cheng mengusahakan program pengenalan tulisan Jawi kepada murid-murid tahun 4 sekolah vernacular. Gerombolan manakah yang begitu ganas menentang pelaksanaannya? Mazli juga membongkar skandal projek membekalkan tenaga solar kepada 369 sekolah luar bandar di Sarawak yang bernilai 1.25 bilion ringgit kepada Jepak Holdings yang kini sedang dibicarakan. Bukan hanya Menteri Melayu Islam dalam Pakatan Harapan sahaja yang prihatin kepada kebajikan rakyat. Seperti yang dilaporkan Berita Harian pada 26 Januari 2020, Menteri Pengangkutan Kerajaan Pakatan Harapan Anthony Locke bertegas untuk membina undang-undang sedia ada berkaitan kesalahan memandu kenderaan dalam keadaan mabuk, pengaruh dadah serta memandu secara bahaya. Dia berkata kajian mengenainya dijangka dibentangkan di Parlimen pada sesi kedua pada Jun atau Julai 2020. Malangnya, Kerajaan Pakatan Harapan dijatuhkan oleh gerombolan pengkhianat mandat rakyat menerusi langkah syaratan pada 23 Februari 2020. Lebih malang lagi, Menteri Pengangkutan Perikatan Nasional Datuk Seri Wee Ka Siong lebih berminat untuk menegaskan bahawa kerajaan yang ada bukan kerajaan Melayu Islam selain merebut jawatan di pelabuhan-pelabuhan utama di Malaysia. Malah, Hadi sendiri mendapat jawatan sebagai Duta Khas Perdana Menteri ke Timur Tengah yang tidak wujud di dalam era Pakatan Harapan. Maka apabila beliau memetik hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, sesungguhnya kami tidak memberikan jawatan kepada orang yang meminta dan orang yang bernafsu memahukannya. Riwayat Muslim. Beliau seharusnya mencerminkan diri sendiri. Kerana sehingga hari ini kita tidak tahu apa sumbangannya dalam jawatan yang disandang itu kepada kemajuan negara dan rakyat Malaysia. Hadi juga berkata lebih membahayakan umat dan negara apabila terdapat dalam kalangan mereka yang sedia bersekongkol dengan sesiapa sahaja, termasuklah musuh agama, umat dan negara, sehingga sanggup bersama dengan golongan yang nyata bersikap ekstrim terhadap Islam, umat dan juga raja. Kelakar, siapakah yang mempelekehkan titah Yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu yang menitahkan supaya Parlimen segera bersidang? Siapa pula yang membantah apabila Yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu tidak berkenan darurat dipanjangkan selepas 1 Ogos 2021? Siapakah yang menipu dan siapakah yang menyengat rakyat yang sedang sakit? Tidak ada pemimpin Pakatan Harapan yang memerangi Islam. Takkan ulama tidak tahu bahawa fitnah itu akan kembali kepada asal usulnya dan menimpa pihak yang memulakannya.